Okay, hai kepada semua pelajar. Jadi hari ini kita akan masuk kepada bab 2. Okay, bab 2 iaitu daya dan gerakan. Okay, jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada gerakan linear. Okay, gerakan linear bab 2. Okay, jika sebelum ini minggu lepas kita sudah habiskan bab yang pertama, jadi hari ini kita masuk kepada bab 2. Okay, mungkin semasa kamu mendengar rendah, kamu sudah belajarlah sedikit berkenaan dengan pengenalan kepada bab 2 berkenaan dengan gerakan. Jadi hari ini kita masuk straight to the point lah. Jadi cikgu terus pergi ke lecture dia. Okay. Okay. Jadi topik yang kita akan belajar pada hari ini dipanggil sebagai daya dan gerakan 1. Okey, jadi mula-mula kita akan belajar berkenaan dengan gerakan linear. Apa itu gerakan linear? Okey, so ada takrifan di situ, cikgu cuba ringkaskan nota dia. So gerakan linear merupakan gerakan sesuatu objek. Kalau kita tengok takrifan di sini, gerakan sesuatu objek dalam satu lintasan yang lurus. Gerakan itu mesti dalam lintasan yang lurus ataupun garis yang lurus. Jadi gerakan itu dipanggil sebagai gerakan linear. Okey, dipanggil sebagai gerakan linear lah. So apa contohnya? Okey, kalau kereta berjalan di atas jalan, itu kalau dia bergerak dalam satu garis yang lurus, itu merupakan gerakan linear. Kalau semut pula kalau kamu tengok semut, kalau semut kalau dia jalan, tak ada dia jalan dalam garis yang lurus dia mesti jalan sana sini kan. So ini bukan merupakan gerakan linear lah. So itu contoh dia bagi gerakan linear. Okay, next kita akan pergi kepada apa beza jarak dan sasaran. Okay, kalau seseorang itu tidak berapa mahir ataupun tidak berapa ingat istilah ini, dia mungkin akan confuse. Apa beza di antara dua ni? Iaitu di antara jarak dengan sasaran. Okey, sebenarnya dua-dua ni hampir sama. Dua-dua ini mengukur panjang sebenarnya. Dua-dua tu menggunakan SI unit yang sama. Kalau kita tengok di bawah ni kedua-dua kuantiti ini menggunakan SI unit yang sama, iaitu meter. Okey, mungkin milimeter, sentimeter, asalkan dia merupakan ukuran bagi panjang. Tetapi ada beza dia. Okey, jadi kita tengok jarak ni dulu. Takrifan jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan sesuatu objek. Bermaksud tak kiralah berapa jauh objek itu bergerak, kamu ukur saja. Sama ada dia pergi depan, belakang, kita ukurlah. Setiap laluan yang dia lalui itu kita ukur. So itu merupakan jarak. Manakala sasaran ni pula, cikgu nak kamu bagi perhatian terhadap perkataan ini. Jarak terpendek. Nanti kita akan gunakan contoh di bawah ni untuk kira lah. Okay. Nilai bergantung kepada laluan yang diambil oleh pergerakan objek. Okay, nilai sama dengan panjang garis lurus di antara titik mula ataupun titik awal dengan titik akhir. Dan satu beza ialah ini jarak merupakan kuantiti skala. Manakala sasaran ni pula vektor. Masih ingat apa itu vektor dan skala? Kalau vektor ini dia ada satu komponen yang ekstra, apa dia? Kuantiti vektor merupakan kuantiti yang mempunyai magnitude ataupun nilai serta dia mesti ada arah. Contohnya, saya bergerak 5 meter ke sebelah kiri. Itu merupakan sasaran. Tetapi kalau saya cakap saya berjalan sejauh 5 meter, tak tahu mana arah dia. So, itu merupakan jarak. Okay? Jarak ni pula dia tidak ada arah. Okay? So, itu beza skala dengan vektor. Cikgu ulang balik. Jarak merupakan kuantiti skala, tidak ada komponen arah. Sasaran merupakan kuantiti vektor. Sebab dia merupakan ada arah dia, ada komponen arah dia. Jadi kita cuba tengok simple calculation di bawah ni. Okay, untuk menunjukkan macam mana kita nak differentiate ataupun bezakan di antara jarak dengan sasaran lah. Okey, contoh dia ada di bawah di sini. Okey, soalan dia ialah Ravi berlari
Okay, Ravi berlari daripada O ke T melalui OST ya. So ini ialah laluan dia. Daripada O S T. Berapa jarak dia? Okay. Yang pertama, kalau saya nak kira jarak dia, okay, jarak kalau saya nak kira jarak dia, kita perlu ambil kiralah segala ataupun semua laluan yang dilalui dia. Jadi jarak saya tahu dia adalah 5 campur dengan 12. Berapa jarak dia? Jadi kita akan dapat 5 campur 12, so 17 meter. Penting kalau kita jawab soalan fizik, mesti ada unit akhir dia. Okay. Next, sesaran. Apa beza dia? Nanti kamu tengoklah. Okay, so sesaran. Macam mana kita nak buat sesaran? Tadi Ravi dia mula di titik sini kan. Ini ialah titik dia. Dia berakhir di titik T. Okay. Jadi jarak terpendek dia adalah di sini. Okay, sebab jarak terpendek daripada titik mula dengan titik akhir. So, macam mana kita nak kira kalau kes pergerakan dia adalah berbentuk segitiga tepat? So, ini kita perlu gunakan Pythagoras lah. Okay, bermaksud sesaran dia akan sama dengan OT kan? Hold on. Okay, sesaran dia akan sama dengan jarak O ke T sebab dia merupakan jarak terdekat. So, cara kamu kira mesti guna Pythagoras. Kalau tengok dari segi teorem Pythagoras, kalau tengok dari segi segitiga ni, ini merupakan sisi hypotenuse. Nak cari hypotenuse, you have to add. Okay, 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 ataupun kamu sudah hafal dalam form 2 matematik, saya rasa adalah. Okey, so kita kira dia. Okey, guna kalkulator. Okey, so 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Alright, so you have 13. Itulah jarak dia. Bukan jarak, sorry. Sesaran dia. Cikgu ulang balik. Jarak ialah jarak yang panjang laluan yang dilalui oleh objek. Manakala sesaran merupakan jarak terdekat. Okay. Alright, so next. Itu yang konsep yang pertama. Kalau kamu nak fahami dia, kamu pauskan video, tengok balik nota dia lah. Okay, the next one kita akan lihat pada konsep di antara laju dengan halaju. Okay, kita tengok 3 gambar rajah ini. Okay, so kita akan lihat laju dengan halaju. Okay, yang pertama. Kereta bergerak dengan halaju seragam sebab kadar perubahan sesaran adalah sama. Kamu tengok di sinilah. Kalau jarak dia daripada satu selang masa kepada satu selang masa, jarak ataupun jarak di antara titik-titik itu adalah sama, kita tahu bahawa kenderaan itu bergerak dengan halaju seragam. Tetapi kalau dia semakin, contohnya saat pertama beza daripada titik tadi ialah 20. Saat yang kedua beza dia sudah menjadi 30, semakin besar jarak dia. Kita tahu bahawa kereta itu bergerak dengan halaju yang bertambah. Dari situ ada lagi satu maklumat yang perlu kamu tahu. Sekiranya halaju dia adalah sama, contohnya kan ada di antara kamu yang pernah naik motor kan. Kalau meter motor kamu tu naik, alright, so apabila kamu start motor, kamu mula perjalanan, meter tu naik kan. Apabila meter tu naik, kita tahu bahawa halaju bertambah. Okay. Kalau meter kamu naik, halaju kamu bertambah, motosikal tu kita katakan dia sedang mengalami pecutan. Ini ada pecutan lah. Kalau ada perubahan halaju, kita tahu bahawa dia ada pecutan. Manakala kalau kamu sudah laju kan, katakan kamu sudah laju, kamu nak tunggang motosikal tu sampai 100 km per jam. Tetapi kamu maintainkan meter tu di 100 km per jam tu. Ada pecutan ke di situ? Kalau orang yang tak belajar fizik, mungkin dia cakap, okey, motor tu sedang memecut laju. Padahal meter tu masih kekal di situ kan. Sebenarnya konsep dia salah. Walaupun kamu laju, kalau meter kamu tak gerak-gerak, kamu kekal pada 100 km per jam tu, pecutan dia adalah sama dengan berapa? Kalau halaju seragam ataupun halaju sama,
pecutan sebenarnya adalah kosong. Walaupun macam mana laju pun kamu, kalau you maintain speed dia kosong. Tetapi kalau kamu slow, walaupun kamu slow, tambah laju dia naik, itu ada pecutan. Okay. Same thing with this one. Kalau dia semakin berkurang, hal laju berkurang. Kalau hal laju dia berkurang, daripada laju dia menjadi semakin perlahan, pun ada pecutan. Tetapi nilai pecutan nanti dia akan menjadi nilai negatif. By the way, cikgu perkenalkan simbol dia dulu. Laju dengan hal laju ni exactly dia menggunakan simbol yang sama, iaitu V. Pecutan ni pula menggunakan A. Dalam fizik kita ada belajar simbol dan unit. Contohnya pecutan. Pecutan, apa simbol dia? Bezakan ini adalah simbol. Kamu kira nanti. This one is unit. Ini adalah simbol. Bezakan simbol dengan unit dia. Okay. Jadi kita tengok dulu sebelum kita pergi dengan lebih jauh ataupun pergi pada contoh pengiraan, kita tengok beza dia. Apa beza istilah yang hampir sama di sini? Iaitu di antara laju dengan hal laju ni. Sebenarnya dua ni hampir sama. Unit dia pun sama. Contohnya, ini. Dua ni. Mereka masing-masing menggunakan ms -1, kilometer per jam dan sebagainya. Tetapi, kalau kamu nak dia minta laju, kuantiti panjang yang kamu guna tu, kita mesti gunakan jarak. Kalau dia ada tambah perkataan ha di sini, ha laju, tak boleh guna jarak, kita mesti gunakan cikgu zoom sekejap. Kita mesti, kalau dia ada, cikgu ulang balik, apa beza dia tadi? Laju ni dia adalah jarak bahagi masa, d over t. This one is the formula, d over t. Manakala kalau dia ada ha di sini, ha laju, the component is more or less the same. Atas dia masih menggunakan komponen panjang, tetapi kita tak guna jarak, kita gunakan sesaran. Tadi kita sudah belajar kan beza dia. So this one is sesaran bahagi masa. That's mean laju ni kalau in terms of skala dengan vektor ni, ini merupakan kuantiti apa? Sebab dia menggunakan jarak. So this one is kuantiti skala, tak ada arah dia. Manakala hal laju ni ialah kuantiti vektor. Dia ada arah lah. Contohnya the car move 5 km per hour to the left hand side ataupun to the direction of lunduk tahun. Dia mesti ada direction dia. The formula yang ketiga, sudah kita belajar ini, nanti kita akan apply. Unit dia, ingat ms -1 ataupun kilometer per jam. Depend apa maklumat soalan tu. After you learn about laju dengan hal laju, kita akan tengok yang satu lagi, pecutan. So for pecutan, formula dia adalah hal laju akhir bahagi dengan hal laju awal per masa. Ini jangan tengok sangatlah. Nanti kamu confuse. Bahagi dengan jumlah masa. So formula dia adalah V minus U over T. Oleh kerana ini menggunakan hal laju juga kan, dia menggunakan hal laju. Ini pun merupakan kuantiti vektor. So apa unit dia? Unit untuk pecutan adalah, sekarang masa dia sudah kuasa 2. Meter per second square, meter per saat -2. Kalau dia kilometer dengan jam, dia adalah kilometer. Jam pun ini mesti -2, kuasa -2. Itu komponen bagi unit pecutan. So, kita recap balik sebelum kita pergi ke pengiraan. Apa yang kita belajar tadi? The first one is kita belajar difference between jarak dengan sesaran. Lepas tu kita belajar berkenaan dengan laju dan hal laju kan.
Kalau hal laju seragam, pecutan berapa? Kalau hal laju seragam, pecutan adalah kosong. Kalau hal laju meningkat ataupun menurun, objek bergerak dengan pecutan. And then we learn about the formula. Formula dia adalah, kalau laju, formula is V equal to D over T. Distance lah, jarak bahagi dengan masa. Kalau dia ada perkataan H laju, simbol dia tetap sama, cuma kamu tengoklah dalam istilah dia H laju ataupun laju. So this one is S over T. S stand for sesaran. Okay, and then we learn about pecutan. Pecutan ialah pecutan, the symbol is A. A equal to V minus U over T. So what is V, what is U? V is final velocity ataupun hal laju akhir. U ialah hal laju awal bahagi dengan masa. Jangan lupa juga unit-unit dia. Okey. Sebelum kita berakhir, kita cuba dulu kira dia. Okey, simple question. Okay, so kalau kamu nak slow down, kamu boleh pause video ni supaya kamu faham. Alright, so rajah 2.4 menunjukkan Ahmad. Alright, so Ahmad berlari daripada titik O ke P. Alright, so bermaksud dia lari dari sini pergi sini, and then from P akhir dia adalah ke Q. Dia patah balik. Okay, berapa jarak dia? So kita nak apply apa yang kita belajar sekarang. Alright, berapa jarak? Jarak sama dengan total laluan yang dilalui kan. So dia adalah 120 plus with 30. So we have 150. Jangan lupa fizik mesti ada unit. Tak ada unit, jawapan salah. Okay, the second one is sesaran. Sesaran ialah jarak terdekat. Ini titik mula dia kan? Tak nampak. Ini titik mula, ini titik akhir. So, apa jarak terdekat dia? Jarak terpendek di antara titik mula dengan titik akhir dia. This one lah. Ini yang kita ambil. So, kalau kita guna matematik, dia adalah 120 minus with 30. So, you have correct 90 90. Alright, the third one, laju V. Laju ni formula is D over T. Kita cuma belajar 3 formula, so you boleh hafal lah. Okay, kalau banyak sangat nanti kita perlu rujuk kertas formula dalam ujian. Okay, so for starting you just hafal dia lah. Okay, so D stand for jarak. Jarak dia berapa? Jarak is 150. Divide with berapa masa yang digunakan? Okay, masa yang digunakan is stated in the question, 20 second. Kalau tak pasti, you letak dia punya unit dulu. Ini ialah M. Time is 20 saat. Jadi, divide dia. Alright, so use your calculator. So, the answer is 7.5 ms negatif 1. Satu lagi yang cikgu nak tegur ialah, mungkin kalkulator kamu bagi ini. Kan? Mungkin ini yang dibagi dalam paparan pertama jawapan kalkulator kamu. So, peringatan kepada kamu, sebab hari itu bab 1 cikgu tidak ada stres kan. Jawapan akhir dalam bentuk pecahan untuk subjek fizik ini tidak boleh diguna, tidak boleh diterima. Kenapa? Alasan dia ialah semua alat pengukuran di makmal kamu tidak akan bagi bacaan pecahan. For example, kalau kamu pergi timbang berat kamu, ada dia bagi 81/2 kilo kah? Tak ada kan, dia akan bagi 80.5. Alright, so semua jawapan akhir fizik you must stated in decimal point. Mesti dalam bentuk perpuluhan. Dan mesti ada unit, tak ada unit, jawapan akhir automatically pun hilang.
hilang markah dia. Okay, the third one dia minta halaju V. Same kalau kamu tengok sama kan, simbol dia cuma komponen formula dia berbeza lah. Dia instead of using jarak, sekarang dia akan menggunakan sesaran. So sesaran dia adalah 90 meter. 90 tadi jarak ialah 150 kan. Time dia sama ke tidak? Time dia masih 20. So you divide 90 divide with 20. Alright, same thing, jangan guna pecahan. So you have 4.5 ms negatif 1. Ini kan 1 kan, kalau naik atas menjadi negatif. Itu matematik mendengar rendah pun adalah kan indeks. Alright, so itu ialah aplikasi sesaran, jarak, laju dan halaju. Sekarang kita cuba buat pecutan pula. Okay, so sebuah kereta bergerak. Satu lagi, kalau kamu buat soalan fizik kan ini masih simple lah. Kalau ada soalan yang lebih susah, apa kaedah dia? So, cara yang betul, teknik yang betul ialah kamu sambil kamu baca, kamu tulis dia. Okay, apabila sebuah kereta api hampir ke stesen,nya, kereta api itu memperlahankan halajunya daripada 45. So, itu ialah awal kan? Awal apa simbol dia? U. 45. You list out dia. V dia ialah 5 ms negatif 1. Berapa masa dia? T sama dengan 20 saat. Apa dia minta? Soalan dia minta pecutan kan? Pecutan apa simbol dia? Even apabila kamu list out dia punya information, kalau kamu letak questionnaire, sekarang mungkin tak ada masalah lah, kamu baru hafal 3. Andai kata kamu sudah berhafal berpuluh-puluh formula, kamu akan confused. So, apabila kamu buat cara ini, kamu akan automatically cari apakah formula yang mengandungi semua komponen ini. So, formula yang dia adalah A sama dengan V minus U over T. Sebab itu ya kita nak cari pecutan kan. Itulah formula pecutan. Okay. Ingat teknik dia lah, senaraikan list out semua ini. Apabila sambil kamu baca, kamu tulis keluarlah. Kehendak soalan tu kamu buat tanda soal. Baru kamu boleh kaitkan dengan formula yang tepat. Ada pelajar dia baca saja, lepas dia gunakan formula yang salah. Kenapa? Sebab dia tak gunakan teknik yang betul. Okay, list out information. So now kita cuba calculate. V is 5. U ialah 45. Bahagi dengan 20. So, berapa? Dia akan negatif. Cikgu akan explain nanti kenapa dia negatif. Okay, jawapan dia adalah negatif 2 unit ya, ms. Tadi sini laju ialah negatif 1 kan, kalau pecutan ialah negatif 2. Dan sebelum kita bahas kenapa pecutan ini negatif. Okay, apa-apa objek yang slow down bermaksud daripada halaju yang tinggi, dia bertukar halaju dia menjadi lebih perlahan. Objek itu mengalami satu dia akan mengalami satu istilah yang kita panggil sebagai pecutan, ataupun dalam English dia dipanggil sebagai deceleration. Bermaksudnya pecutan ni, apabila kamu kira nilai pecutan dia, you mesti akan dapat negative value dia. So negatif bermaksudnya pecutan lah. The car or the object is slow down. Okay. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kali ini. Kita belajar sampai pecutan dulu. Dan next class kita akan lihat 3 timer ataupun jangka masa detik dengan pita detik dan graf gerakan lah. Okay, so till we meet again. Alright, so goodbye.